Assalamualaikum para pelajar. Hari ini cikgu akan sambung dengan topik yang ke-6 dalam bab 2 iaitu fungsian dalam pengurusan. Untuk topik ini cikgu akan membentangkan tentang perancangan, perorganisasian, kepimpinan dan juga pengawalan. Tetapi untuk hari ini cikgu akan sentuh bahagian perancangan terlebih dahulu. Subtopik yang kita akan sentuh untuk topik perancangan adalah yang pertama jenis perancangan, yang kedua unsur perancangan, proses perancangan, alat-alat perancangan dan juga perancangan strategik. Mari kita lihat pada subtopik yang pertama iaitu jenis perancangan. Perancangan lazimnya bermaksud penetapan hala tuju ataupun matlamat, visi ataupun misi. Terdapat 3 jenis perancangan iaitu jangka panjang, strategik, taktikal dan juga operasian. Kita akan melihat jenis-jenis perancangan ini berdasarkan 3 aspek utama iaitu perancangan, fokus dan juga tempoh. Untuk perancangan strategik, perancangnya adalah pengurus atasan. Fokusnya pula bagi merancang visi dan juga misi. Tempohnya adalah 3 tahun ke atas. Untuk perancangan taktikal pula, perancangnya adalah pengurus pertengahan. Fokusnya bagi melaksanakan visi dan misi yang ditetapkan oleh pengurus strategik dan tempohnya antara 1 hingga 3 tahun. Bagi perancangan operasian pula, perancangnya adalah pengurus bawahan. Fokusnya adalah tugas rutin, harian, mingguan dan bulanan. Tempohnya adalah kurang daripada 1 tahun. Untuk subtopik yang kedua pula adalah unsur perancangan. Terdapat 6 unsur utama perancangan iaitu yang pertama visi yang dimaksudkan dengan hala tuju. Yang kedua misi iaitu tujuan utama penubuhan organisasi. Yang ketiga objektif iaitu sasaran organisasi pada masa akan datang. Yang keempat strategi iaitu kaedah bagi mencapai objektif tersebut. Yang kelima taktik iaitu langkah jangka pendek. Dan yang keenam adalah prosedur iaitu proses dalam sesuatu tindakan. Subtopik yang ketiga pula adalah proses perancangan. Bagaimana perancangan itu dibuat? Terdapat 5 proses perancangan iaitu yang pertama menetapkan matlamat. Menetapkan matlamat bermaksud pengurus perlu menetapkan hala tuju organisasi pada masa akan datang. Di sini berlakunya proses menetapkan apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin kejayaan yang ingin dilakar. Yang kedua adalah menganalisis persekitaran. Menganalisis persekitaran bermaksud melihat dari segi SWOT iaitu kelebihan, kelemahan, peluang dan juga ancaman yang terdapat dalam persekitaran dalaman dan juga luaran. Yang ketiga adalah menetapkan tindakan alternatif. Menetapkan tindakan alternatif bermaksud menyenaraikan pilihan-pilihan yang perlu dibuat untuk menentukan perancangan yang bakal ditentukan. Dan tindakan alternatif ini bermaksud pengurus perlu menyenaraikan apakah yang ingin dirancang ataupun dicapai. Dan yang keempat adalah menilai alternatif yang dipilih itu satu persatu. Dan setiap alternatif itu dinilai dari segi kebaikan, keburukan, ancaman dan peluang yang ada. Dan yang terakhir adalah memilih tindakan alternatif. Memilih tindakan alternatif ini perlu dibuat memandangkan sumber dalam organisasi kita adalah terhad. Jadi pilihan perlu dibuat iaitu memilih satu yang terbaik. Maka selesailah proses perancangan ini. Mari kita lihat pula kepada subtopik yang keempat iaitu alat-alat perancangan. Alat-alat perancangan di sini bermaksud apakah penanda aras yang digunakan oleh seorang pengurus bagi menetapkan perancangan ataupun hala tuju dalam organisasi. Terdapat 3 alat ataupun penanda aras yang digunakan oleh seorang pengurus. Yang pertama adalah belanjawan. Belanjawan memang sesuai digunakan untuk merancang, memandangkan belanjawan ini membantu pengurus untuk melihat berapakah pendapatan yang diterima dan berapakah pembayaran yang perlu dibuat. Melalui analisis ini, seseorang pengurus dapat menganalisis apakah keperluan, apakah perbelanjaan dan berapakah pendapatan dan berapakah keuntungan serta kerugian. Yang kedua adalah analisis titik pulang modal iaitu TPM. Analisis titik pulang modal merupakan satu penanda aras yang terbaik memandangkan melalui analisis titik pulang modal, seseorang pengurus dapat melihat pada unit keberapakah perniagaannya dapat mencapai pulang modal. Dan jika melebihi titik pulang modal bermakna untung akan berlaku dan jika kurang bermaksud rugi akan terjadi. Dan melalui proses ini seorang pengurus dapat menentukan apakah perancangan yang dibuat jika
keuntungan ataupun pendapatan atau jualan yang dicapai itu kurang daripada modal ataupun lebih daripada modal. Melalui ini, pengurus dapat merancang apa yang bakal dilakukan. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir adalah alat perancangan melalui alat perancangan charter gun. Charter gun bermaksud pengurus itu membuat jadual ataupun perkiraan masa apakah dan berapa lamakah masa yang diperlukan untuk menjalankan sesuatu projek. Melalui kaedah ini, pengurus dapat merancang apa yang terbaik dapat dijalankan dan berapakah masa yang diperlukan untuk mencapai sesuatu visi, misi ataupun perancangan. Bagi subtopik yang kelima atau yang terakhir, kita akan lihat kepada perancangan strategik. Saya akan jelaskan sedikit mengenai perancangan strategik. Perancangan strategik melibatkan perancangan dan penetapan strategi jangka panjang yang berkesan dalam mengurus organisasi. Ia dirancang oleh pengurus strategi ataupun pengurus atasan. Tugas utama pengurus atasan adalah merancang dan juga menetapkan visi, misi serta objektif, strategi dan juga kaedah yang perlu dijalankan dalam sesebuah organisasi. Dan kesannya apabila kita ada rancangan strategik, kesan yang pertama, arahan dan juga panduan telah sedia ada kepada pengurus dan senang untuk pengurus merujuk arahan tersebut. Yang kedua, organisasi akan berjalan dengan lebih lancar dan produktif. Yang ketiga, setiap sumber yang ada dalam organisasi dapat diagih dan diguna pakai dengan berkesan dan optimum. Dan yang keempat, kita dapat lihat bahawa bila adanya perancangan strategik, pelaksanaan, pengukuran dan juga penilaian prestasi terhadap seorang pekerja dan juga organisasi dapat dijalankan dengan lebih terancang dan juga rapi. Untuk bahagian refleksi, saya hendak pelajar membuat sendiri kesimpulan ringkas apakah yang telah anda pelajari pada hari ini. Akhir sekali, saya akan bagi satu latihan pengukuhan di sini, iaitu soalannya berbunyi, bagaimanakah alat-alat perancangan dapat membantu organisasi melaksanakan perniagaan dengan cekap dan berkesan? 6 markah. Dan sila jawab soalan ini dan hantar dalam WhatsApp secara personal kepada saya. Dan sebarang persoalan juga boleh WhatsApp dalam grup ataupun secara personal. Sekian, terima kasih.